Apakah H itu sepupu hacker? Okey, dalam kes viral tiba-tiba ni, Apek cuma nak komen dari segi IT lah, AI dan hacking lah yang menjadi bidang minat Apek. Biasanya sekarang nampak macam mudah hacking sesiapa lah, dan kita pun bimbang lah. Gambar kita, video kita boleh mudah diubah suai dan mengenakan kita. Kita harus ingat dua perkara. Pertama ialah preventif. Preventif makna cara mengelak. Kedua ialah siasatan forensik, iaitu katakan dalam kes ini ada tuduh, ada cuba menerangkan sesuatu, bagaimana pihak berkuasa ke pakar forensik yang menyiasat apakah seseorang itu cakap benar ke tidak. Okey, pertama preventif lah, ini nasihat kepada semua orang. Bila terjumpa, sebenarnya saya pun tak terima apa pun panggilan, walau itu sajalah budaya kerja kita, kerana kalau ada apa perkara penting dia akan hantar mesej yang cukup jelas atau dia bagi link untuk kita klik. Oh, tentu sekali jangan klik apa link. Dan selalu mesej ini dia too good to be true. Contohnya, oh dapat duit RM500 ni, kerajaan Madani dah bagi ni, saya dah dapat dah. Awak cuma isi ni, tengok daripada kawan yang dipercayai. Dan melalui Telegram, padahal orang tu biasa dengan kita kat WhatsApp, itu sebagai contoh. Jadi bila kita syaki sesuatu tu luar daripada jangkaan, kita boleh ambil berapa tindakan tapi kita jangan react. Kita tenang dulu. Kalau kita tak buat salah, atau kita bukan orang tamak, kita tak akan react, kita relax sahaja Tapi saya tahu banyak orang kena mangsa, dan kita boleh Google cara untuk mengelak. Contohnya macam mana nak uninstall Telegram, atau apakah ini spam atau scam. Okey, itu preventif lah. Selalu orang boleh virus masuk phone dia atau komputer dia kerana dia pergi klik. Mudah saja klik, mudah saja buka gambar. Gambar pun boleh hack, kerana gambar boleh masuk memori kita. Dia ada algoritma yang boleh jadi keyboard logger atau Trojan horse. Trojan horse bermakna masukkan sesuatu dalam tu ada malware atau ada kod yang jahat lah. Keyboard logger ialah dia boleh rakam setiap tekanan kita. Dia boleh take over kita punya kamera. Jadi orang kata ada tak untuk menutup, ada tak security punya software? Jangan percaya apa jua security software. Kerana sekarang saya masuk bab kedua, katakan pihak berkuasa menyiasat. Dia ambil phone kita, dia rampas phone kita. Sebenarnya pihak berkuasa tak boleh sentuh phone kita. Dia mesti ada warrant. Ini hak peribadi. Katakan dia ada hak undang-undang ambil phone kita, dia terjumpa satu application di dalam, maka secara forensik dia akan tanya, kenapa you ada application ini? Jadi kalau kita tak kantoi, tak boleh sembunyi, mudah orang forensik tahu salah kita. Dia dinamakan social engineering, dia psycho kita. Okey. Tadi nombor satu tu cara orang hack, cara prevent. Kita mesti juga sedar ada social engineering. Social engineering bermakna, katakan saya nak dapat masuk komputer satu organisasi lah, tingkat ke 20 ke 30 ke, saya tak dapat masuk, saya boleh masuk melalui car park. Kerana car park itu tempat lemah. Car park itu orang jaga car park ni kadang orang lain ke, administration lain ke. Contoh saya boleh telefon car park, kata alamak kereta saya tukar lah, saya tak ada, dia punya lupa ambil dia punya swipe card ke apa, boleh tak bagi saya lepas lah, saya tak boleh keluar dari palang ni. Mungkin kalau supervisor sana tak berhati-hati, dia pula tertanya, awak staff baru ke? You kata iyalah, ni A ke H ke apa ke. Dia cuba dapat maklumat daripada kapak attendant atau supervisor. Kalau dia tersilap sebut, oh ya ada staff baru ni,
Kita dah dapat dah. Ada staff baru bernama yalah yang saya dah daftar ni. Dia kata tak ada pun nama kau, yang ada ni nama H. Halim ke Agus ke Wahab ke. Lepas tu kita telefon HR. Ni aku ni yang kat kapak tu ada nama saya dah keluar dah. Hashim ke apa-apa nama lah. Jadi HR sana sangka engkau lah orang tu, senang. Ya. Dia kerana melalui suara, dia tak nampak body language kita, dia tak tahu kita orang yang tidak disyaki. Ada satu scam lah dulu, biasalah Nigeria ini. Dia kata di kawan kita dia nak hantar barang kan, dia akan datang, dia mengaku dia DHL. Sebenarnya bukan DHL, bukan Grab. Dia menyamar macam Grab, dia kata ni barang dah sampai ni, ni kena bayar lah RM100 atau RM1000. Ni dah jauh ni, kita pergi bayar. Ya, itu scam. Ya, nanti kita cerita panjang lebar. Dia social engineering. Jangan mudah-mudah tengok ada tiba-tiba wanita cantik nak jadi kawan kita, kita pun melompat. Senang aja. Cuba fikirlah, engkau handsome sangat ke? Tapi walaupun bagaimanapun nak buat handsome pun, tak ada perempuan tiba-tiba nak minat nak kenal kamu. Mesti ada udang sebalik mi ke batu. Sure punya. Okay, you just act normal. Okay, forensik dalam kes Agus versus Wahab versus Jekong, I don't know lah, saya tak tahu lah. Tapi kalau katakan kita forensik, kita akan soal siasat semua orang terlibat, dan perhati body language dia ada something to hide. Kadang-kadang dia ada kes lain tapi alamak, sebenarnya bukan kes ini, dia kes lain. Okay, satu. Kedua, dalam forensik ini, orang AI macam mana pun, kalau you dapat orang tu sekarang ni, kita ada Agus, ada Wahab, dan boleh tahu age siapa. Bermakna kita ada orang tu, kita boleh tahu dia dah keluar kenyataan. Dia kata dia diarahkan ke. Kalau bagi forensik lah, pakar polis siasat lah, tengok suara dia bergetar ke tidak ke, mesti sejuk. Bagi bilik tu sejuk betul kan, dia bergetar. Jadi psikologi kalau seorang bohong, naik dia punya reading lah. Kita panggil ni psycho test lah ni. Kita boleh tahu dia punya heartbeat naik lah bila dia berbohong. Ini Allah dah jadi dalam hati sesiapa pun. Jadi kadang wanita dia pandai lah, tak kira siapa. Kalau kita dilatih, kita tengok body language dia menggelabar tak, tangan dia bergetar tak. Kalau dia bergetar tu sign dia ada sesuatu. Mungkin dia takut kita sebagai polis lah. Dia boleh buat strategi, jom kita pergi minum cerita biasa saja kan, relax saja. Psikologi ni amat penting lah, social engineering sekali lagi lah. Kerana yang dalam kes ini kita dah dapat siapa yang buat. Dia kata dia diarahkan rakam. Senang untuk buat forensik. Jadi saya harap pihak polis dia keluarkan laporan betul, saya akan perhati. Tapi saya percaya, teori saya ialah ada kes lain. Ini teori pertama, ada kes lain. Kerana kalau dia terkantoi, payah nak cover lah. Pasal kita boleh tengok, saya dah tengok video tu lah sikit lah. Cara you cakap tu, voice over, susah nak voice over macam ni. Dia mesti AI, bermakna video pun diubah. Tapi Wahab dalam kes tu, dia kata video tu okey. Dia tak sebut pun video diedit. Dia kata audio ditambah. Mana limited dia punya forging lah, dia punya hacking tu. Kerana kalau video di deep face kan, kalau dia mengaku, bermakna boleh dilakukan. Lepas tu kita akan pergi forensik tadilah. Kalau dia dah mengaku, okey, kenapa you rakam tu? Kita pergi pada evidence yang kita boleh dapat. Okey, macamlah kita orang orang langgar lari ke apa ke, kita tengok kesan pada kereta tu ke, kepada mayat ke, atau pada apa-apalah. Tapi kalau ada video lagi best, ya. Dan kalau ada datang mengaku, ya saya, tetapi bukan saya yang bawa, contoh. Jadi lebih banyak evidence. Dan kes ini cukup banyak evidence, jadi tak ada masalah bagi pihak berkuasa. Tapi kalau pihak berkuasa lambat, bermakna ada benda belakang tu. Kalau H itu lambat ditahan, sepatutnya saya expect dia ditahan dalam masa 30 minit lah. Siapa H tu? H for hacker ke? Okay, macam mana pun, ini ialah untuk kita study, bukan kita nak sibuk aib orang. Itu berdosa tu. Menyebarkan video itu fitnah, berdosa lah. Kita kena tahu dosa pahala syurga neraka ni. Cuma saya minat ialah nak educate orang ramai tentang apa tu hacking, apa tu forensik, apa nak takut, apa nak takut dengan AI. Sebenarnya tak payah takut apa. Kalau awak orang beriman, tak perlu takut, tak perlu bimbang. Sekian, Assalamualaikum.